Selamat pagi, salam Malaysia. Madani bersama saya Bumawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 7 Disember. Berita Pagi Sarawak pagi ini kita mulakan dengan perkembangan ini. Pembangunan mampan dan amalan hijau bukan sahaja dapat meningkatkan kebolehpasaran syarikat tetapi mampu mengurangkan kos syarikat. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Dato' Len Talib Saleh, optimis langkah itu dapat memupuk syarikat perniagaan yang lebih bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Berucap pada pelancaran Anugerah Alam Sekitar Premier Sarawak edisi ke-11, PSEA di Kuching, beliau mengalu-alukan agensi kerajaan dan swasta serta pihak berkepentingan menyertai anugerah berprestij itu untuk mempromosi budaya keprihatinan alam sekitar. Anugerah Dwi Tahunan tersebut bertepatan dengan usaha Sarawak sebagai perintis memperjuangkan masa depan lebih cerah berkaitan alam sekitar. Lebih-lebih lagi, Sarawak mencipta sejarah menggubal undang-undang mengawal selia aktiviti karbon dalam sektor tanah dan perhutanan. Dato' Len Talib berharap tahun ini penyertaan PSEA edisi ke-11 itu akan bertambah berbanding edisi yang lepas iaitu 144 penyertaan. Menurut Dato' Len, pada anugerah kali ini buat julung kalinya Johan setiap kategori akan menerima insentif wang tunai tambahan kepada trofi dan sijil. Antara kategori anugerah ialah kategori perusahaan besar dan syarikat berkaitan kerajaan, perusahaan sederhana, kategori perusahaan kecil, agensi kerajaan, majlis perbandaran dan majlis daerah pasukan. Buat julung kalinya, majalah Borneo Heights Destination diterbitkan bagi mengetengahkan keindahan semula jadi di kawasan Padawan Mambung. Timbalan Menteri Pengangkutan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Mambung, Datuk Dr. Jerib Susil berkata, kawasan berkenaan memiliki keistimewaannya tersendiri dan harus diketengahkan. On this first series, we are just highlighting on a few framework only, particularly the major tourism spots and tourism areas that we want to focus on. In this first series, we focus on the homestays, the camping site, the Bengoh Dam and the Anhara East. Ujarnya selain memaparkan keunikan budaya dan lokasi tumpuan pelancong, majalah tersebut juga membantu penduduk setempat yang menjual kraft tangan dan makanan tradisional tempatan mencana pendapatan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan majalah Borneo Heights Destination di Kuching. Turut diadakan penyerahan bantuan baucer pakaian seragam kepada 15 buah sekolah bagi kawasan Mambung. Pengusaha pasaraya dan peruncit digalakkan untuk menyertai program Jualan Rahmah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Ahli Parlimen Miri Chew Chun Man berkata penyertaan mereka sangat dialu-alukan dalam menawarkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Menurut beliau, usaha itu akan menampakkan kerjasama serta penglibatan syarikat atau pengusaha dalam meringankan beban sara hidup rakyat, terutama golongan berpendapatan rendah. Katanya, pengusaha atau peruncit boleh mengemukakan permohonan kepada pejabat KPDN berhampiran untuk terlibat sama dalam program itu. Beliau berharap semua pihak dapat mengambil bahagian menjayakan dasar intervensi kerajaan bagi mengurangkan kesan daripada kenaikan harga barang. Benda-benda yang menjadi barang keperluan harian ini selalu akan dijadikan keutamaan untuk diberikan diskaun kepada rakyat. Beliau berkata demikian dalam temu bual khas radio bersama Miri FM. Chew memberitahu pada bulan ini program Jualan Rahmah akan diadakan di beberapa tempat di kawasan Parlimen Miri. Pada Sabtu dan Ahad ini, program tersebut akan diadakan di Senadin, seterusnya di Piasau pada 16 dan 17 Disember. Bagi kawasan Pujet pula, ia akan diadakan pada 23 dan 24 Disember ini. Baik saudara, Baitul Mal Sarawak melebarkan bantuannya kepada golongan asnaf, miskin dan fakir melalui program bantuan makanan berkupon semalam. Pengurus Besar Baitul Mal Sarawak, Dato' Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili berkata, program sajian percuma itu dijangka memberi manfaat kepada 70 orang di Kuching. Bagaimanapun jumlah penerima dijangka meningkat kelak apabila mendapat sokongan dari pengusaha makanan setempat. Beliau turut mendedahkan konsep makanan percuma berkupon ini diadaptasi dari Mekah. Mana kafe-kafe yang besar itu, mereka akan menyatakan bahawa hari ini dia nak memberi makan kepada 1,000 orang. Jadi orang akan menyumbang di situ. Kadang orang
Dia orang tak organize pun, orang luar yang datang membawa duit. Dia madah, okey saya nak nolong beberapa orang makan itu. Sidak kafe yang nyedia. Jadi orang akan berbaris kami. Itu di Mekah dan Madinah lah. Tapi di sini kita buat lebih cara yang tersusun lah, terkawal dan sebagainya. Datuk Shibli bercakap kepada media selepas Majlis Pelancaran Projek Sajian Sejahtera Al-Bait di Ibu Pejabat Baitul Mal Sarawak di Batu Kawah dekat Kuching semalam. Buat masa ini, golongan asnaf yang menerima kupon terbabit boleh menebus makanan percuma itu di 4 cawangan Kafe Al-Bait di Kuching termasuk di Majma Mall, Medan Hamidah dan Baitul Mal Batu Kawah. Laluan khas anak-anak Penan mengikuti program ijazah sarjana muda perguruan di Institut Pendidikan Guru telah membuka peluang kepada beberapa anak komuniti tersebut berkhidmat sebagai guru. Kini mereka mula mengajar anak bangsa sendiri di sekolah-sekolah pedalaman seperti di kawasan Baram dan Belaga. Elvisina Philip dari Long Bangam Baram dan Jessica Madang dari Long Tujang Baram merupakan guru di Sekolah Kebangsaan Tegulang di Murum, Sarawak. Menerusi program laluan khas anak-anak Penan, mereka mendapat tempat di IPG Miri dan IPG Batu Lintang Kuching pada tahun 2016. Ramai juga yang dari kampung saya masuk ikut program ini juga. Jadi dia macam sangat membantu anak-anak Penan lah. Bila posting kami boleh mengajar anak bangsa sendiri macam saya kan orang Penan. Bila posting ke sini kebanyakan majoriti orang di sini orang Penan. Jadi kita macam rasa banggalah boleh mengajar orang yang sama bangsa dengan kita. Usaha itu ternyata mampu menyediakan guru-guru yang memahami latar belakang, cara hidup dan bahasa Penan agar berupaya menarik minat murid-murid hadir ke sekolah. Walaupun berdepan cabaran corak pemikiran dan keterbukaan dalam dunia pendidikan, usaha mendekati dan menarik minat murid-murid di SK Tegulang sentiasa diteruskan tanpa jemu. Usaha pertama, saya mendekati murid dulu. Saya mencari maklumat apa yang berlaku di sekolah, apa yang mereka buat di sekolah. Kemudian barulah saya beralih ke ibu bapa, mendekatkan diri mereka, membina hubungan yang baik antara mereka. Kemudian sekarang mereka ada kelas kedap, saya akan memberi ceramah sentiasa. Baru 3 tahun berkhidmat di sekolah itu, Elvisina dan Jessica sedia berkhidmat lebih lama demi membawa perubahan khususnya untuk anak-anak bangsa mereka. Saya harap lepas mereka habis dari tahun 6, mereka terus masih ada lagi semangat untuk belajar untuk ke peringkat yang lebih tinggi lagi, ke universiti, mungkin masuk ke IPG. Untuk ibu bapa pula, saya berharap dan saya memberi harapan yang tinggi supaya mereka sedar bahawa pendidikan ini sangat-sangat penting untuk anak-anak. Menjadi harapan kerajaan untuk melihat lebih ramai lagi anak-anak Penan yang berjaya dalam bidang pendidikan supaya dapat membimbing anak bangsa mereka untuk bersaing dengan masyarakat luar. Sarawak Energy Berhad menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bersama penyedia tenaga bersih Emiria Arab Bersatu Abu Dhabi Future Energy Company PJSC atau dikenali sebagai Masdar. Kerjasama strategik tersebut bertujuan untuk mengajakkan kehadapan pembangunan projek tenaga boleh diperbaharui seluruh Sarawak dan Malaysia. MOU berkenaan ditandatangani semasa persidangan pelbagai pihak ke-28 kepada Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim di Dubai. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Datuk Syarbini Suhaili menandatangani bagi pihak syarikat berkenaan, manakala Masdar diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Jamil Ar-Ramahi. Ia turut disaksikan oleh Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan timbalan beliau Datuk Ahmad Rawan Tengah Ali Hassan. Salah satu sasaran yang digariskan di bawah MOU tersebut iaitu usaha bersama untuk membangunkan 2 gigawatt projek tenaga boleh diperbaharui di Malaysia. Perancangan untuk memulakan fasa 1 inisiatif tersebut dengan membangunkan 1 gigawatt projek di Sarawak. Selain tumpuan kepada projek penyimpanan solar dan tenaga, Sarawak Energy dan Masdar juga bersedia untuk meneroka peluang kerjasama dalam projek hidro di seluruh Malaysia. Saya Bumawen dari Sungai hingga ke Segara, Palestin pasti merdeka. Jumpa lagi.